Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana binti Syam. Nombor matrik 052234. Baiklah, hari ini saya dan rakan saya akan menerangkan tentang gerakan terjemahan zaman Abbasiyah. Saya akan mulakan dengan latar belakang kemunculan Daulah Abbasiyah. Seterusnya, gerakan terjemahan zaman Khalifah Al-Ma'mum dan juga tokoh intelektual Abbasiyah. Saya mulakan dengan latar belakang kemunculan Daulah Abbasiyah. Nama Abbasiyah adalah dinisbahkan kepada Al-Abbas, iaitu merupakan bapa saudara Nabi Muhammad. Daulah ini diasaskan oleh Abdullah Al-Safa ibni Muhammad ibni Ali Al-Abbas pada tahun 750 Masihi. Peralihan antara Daulah Umayyah dan juga Daulah Abbasiyah berlaku disebabkan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh Bani Abbas. Pemberontakan ini disebabkan oleh Bani Abbas merasakan bahawa diri mereka adalah lebih layak memegang tampuk pemerintahan disebabkan oleh jalur keturunan mereka adalah lebih rapat dengan Nabi Muhammad. Tempoh pemerintahan ini adalah selama 5 abad, iaitu sekitar 524 tahun yang bermula pada tahun 750 Masihi sehingga 1258 Masihi. Corak pemerintahan daulah ini adalah bersifat internasional dengan asimilasi gaya pemikiran Parsi, Byzantium, Mesir dan sebagainya. Terdapat 38 orang khalifah yang memerintah dalam daulah ini. Pembangun daulah ini adalah diletakkan di bahu Abdullah Al-Safah dan juga Al-Mansur. Sementara puncak pemerintahan adalah semasa pemerintahan 7 orang khalifah, iaitu yang pertama Al-Mahd, Al-Hadi, Harun Al-Rashid, Al-Ma'num, Al-Mustasim, Al-Waqsid dan Al-Mutawakkil. Sistem politik pada zaman daulah ini adalah di mana khalifah adalah dilantik mestilah orang Arab, manakala menteri daripada kalangan orang Parsi dan juga Malawi. Kemudian kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan. Yang ketiga adalah ilmu adalah dipandang setinggi. Keempat, kebebasan berfikir. Kelima adalah menteri yang berketurunan Parsi diberi kuasa penuh dalam pemerintahan. Okey, seterusnya kita beralih kepada gerakan penterjemahan zaman zaman Khalifah Al-Ma'mum. Okey, dalam Daulah Abbasiyah ini terdapat 3 peringkat zaman penterjemahan. Peringkat yang pertama adalah bermula daripada Khalifah Al-Mansur sehingga Harun Al-Rashid. Peringkat yang kedua adalah bermula pada zaman Al-Ma'num. Manakala peringkat yang ketiga adalah selepas daripada zaman Al-Ma'num. Okey, sedikit biodata mengenai Al-Ma'num. Nama sebenar Al-Ma'num adalah Abdullah Abu Abbas Ibni Ar-Rashid Al-Ma'num, lahir pada Rabiul Awal 785 Masihi dan mempunyai 3 orang saudara, iaitu Al-Amin, Ibrahim dan juga Mu'tasim. 2 orang daripada saudaranya adalah merupakan khalifah Daulah Abbasiyah. Al-Ma'num menjadi khalifah ketika berusia 28 tahun. Bermula daripada tahun 813 hingga 833 Masihi, di mana tempoh pemerintahan adalah selama 20 tahun. Beliau telah memberi sumbangan antaranya membangunkan kembali Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai institusi tinggi yang mempunyai kapasiti perpustakaan yang besar, pusat penyimpanan kitab-kitab kuno, pusat penterjemahan dan juga penyidikan lanjutan. Beliau telah melantik Yahya ibni Mustawi dan juga anak muridnya Jibril ibni Baktishuq sebagai ketua Baitul Hikmah. Kemudian pada abad ke-9 beliau telah melantik Hunain ibni Ishaq. Kegigihan Al-Ma'num dalam aktiviti penterjemahan antaranya beliau telah membuat syarat perjanjian dengan Raja Byzantium bagi memperolehi buku daripada sana. Kemudian telah melantik Sahal ibni Harun sebagai penulis bagi buku dari Pulau Peptrus. Kemudian telah membayar emas seberat buku kepada Hunain apabila beliau telah berjaya menterjemahkan buku. Okey, antara penterjemah yang dilantik oleh Al-Ma'num adalah Hunanah, Yuhanna ibni Mustawi, Ishaq ibni Hunain, Hunain ibni Ishaq, Muhammad ibni Musa Al-Khawarizmi, Sa'id ibni Harun dan sebagainya. Okey, seterusnya kita beralih kepada tokoh intelektual Abbasiyah. Okey, tokoh intelektual Abbasiyah ni diletakkan pada bahu Hunain ibni Ishaq. Nama Hunain ibni Ishaq dalam bahasa Syria ni digelar Hunain ibni Ishaq, dalam bahasa Arab pula Abu Zaid Hunain ibn Ishaq Al-Abadi. Dalam bahasa Latin, beliau digelar Johanitius Ohan.
lahir pada 809 Masihi di Iraq yang merupakan anak kepada seorang pengamal perubatan Kristian. Beliau telah meninggal semasa pemerintahan Al-Mutawakkil. Beliau mempunyai dua orang putera iaitu Ishaq dan Daud, di mana Ishaq ni telah mengikut jejak langkahnya sebagai penterjemah dan juga ahli matematik, manakala Daud adalah menjadi seorang doktor. Mendapat pendidikan awal perubatan di Jandisapur. Seterusnya, Hunain telah bertekad untuk meninggalkan pengajian perubatannya apabila beliau telah direndah-rendahkan oleh gurunya iaitu Yuhanna ibni Mustawih. Dan beliau bertekad untuk mempelajari bahasa peradaban Yunani dan juga Arab. Beliau telah pergi ke Alexandria dan Anatolia bagi mempelajari bahasa dan peradaban Yunani. Kemudian telah pergi ke Basra untuk menuntut bahasa Arab dengan Al-Halid ibni Ahmad Al-Farahidi. Pada tahun 826 Masihi, beliau telah kembali ke Baghdad dan berkhidmat kepada Jibril ibni Baktiyasu. Kemudian telah berkhidmat kepada Musa ibni Sakir, dan pada tahun 830 Masihi beliau telah dilantik oleh Al-Ma'num sebagai ketua Baitul Hikmah. Teknik penterjemahan yang digunakan oleh Hunain adalah kitab astronomi. Beliau akan menterjemah dulu ke dalam bahasa Syria dan kemudian diterjemah ke dalam bahasa Arab oleh penterjemah lain. Manakala untuk kitab falsafah, beliau sendiri akan menterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Antara kitab yang telah diterjemahkan oleh Hunain adalah yang pertama adalah kitab Al-Futuhli karya Hippolytus. Yang kedua adalah kitab As-Sab'in daripada karya Orvasius. Yang ketiga adalah kitab As-Siyasat karya Plato. Yang keempat, kitab An-Nawarmis karya Aristotle. Yang kelima adalah kitab An-Nabadih kitab Galen. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Kaunisa Nabila binti Roslan. Nombor metrik saya 052261. Hari ini saya akan sambung pembentangan jana iaitu pengaruh baik Al-Hikmah dalam kegiatan intelektual dan hasil daripada gerakan terjemahan. Okey, saya akan mulakan dengan pengaruh baik Al-Hikmah terhadap kegiatan intelektual. Yang pertama ialah berlakunya pembukaan dan penyembah Islam secara meluas. Yang ini disebabkan berlakunya pertambahan umat Islam yang bukan daripada masyarakat Arab. So perkembangan penterjemahan telah membawa umat Islam memasuki era perkembangan ilmu, pengetahuan yang tinggi dan secara tidak langsung melahirkan tokoh yang hebat dalam Islam seperti Al-Khwarizmi, Al-Kindi, Ibn Sina, Ar-Razi, Al-Farabi dan sebagainya. Yang kedua ialah banyak kerajaan mengikuti fungsi Al-Hikmah. Contohnya macam dekat Andalusia, iaitu waktu ketika pemerintahan Bani Umayyah, mereka telah membinakan satu perpustakaan dan perpustakaan itu melakukan aktiviti penterjemahan. Yang seterusnya dekat kerajaan Aghlabiyah pada tahun 264 Hijrah, mereka telah menubuhkan Bait Al-Hikmah di Kairawan. Dan di Mesir pada tahun 395 Hijrah, wujudnya institusi penyelidikan yang dikenali sebagai Khizanat Al-Hikmah. Yang ketiga ialah berlakunya perkembangan dalam bidang sains seperti perubatan dan astronomi. Maka tertumbuhnya beberapa balai cerak astronomi seperti balai cerak Al-Batani di Raqqa, balai cerak Ibn Sina di Hamadan dan balai cerak Malik Shah di Seljuk. Khalifah Ma'mun ni telah membina bangunan astronomi di Asy-Syamsah di Baghdad. Bangunan ini digunakan untuk membezakan dan mengira peredaran bumi. Manakala di bidang perubatan telah mencapai kegemilangan kerana muncul pakar perubatan yang hebat seperti Hunain ibn Ishaq yang terkenal sebagai doktor penyakit mata, Ar-Razi terkenal doktor pakar mengenai penyakit cacar dan campak, dan Ibn Sina, beliau ni telah mengarang karya Al-Qanun fi At-Tib yang digunakan sebagai panduan perubatan untuk universiti di negara-negara Eropah dan negara Islam. Yang keempat ialah penghasilan karya asli. Oleh itu muncullah para cendekiawan Islam dalam pelbagai bidang. Antaranya ialah Abu Yusuf Al-Kindi yang digelar ahli falsafah Arab kerana usahanya dalam menjelaskan pemikiran Yunani dan pemikiran Islam. Yang kedua ialah Al-Farabi, tokoh falsafah dengan karyanya Ar-Ra'yu, Al-Madinah, Al-Fadilah, dan Al-Khwarizmi merupakan tokoh matematik yang mengarang buku Al-Jabar. Dan yang terakhirnya adalah berlaku proses memperkukuh dan mengasimilasikan pengetahuan asing dari pelbagai sumber ke dalam masyarakat Islam.
Gerakan penterjemah ini telah memberi pendedahan kepada masyarakat Islam untuk mengambil tahu mengenai pengetahuan asing agar mereka ni tidak mensisihkan peluang tersebut. Melalui kefahaman dan pengetahuan asing berdasarkan aktiviti baik al-hikmah, tokoh Islam ni telah memulakan aktiviti sendiri ke arah membuat kajian lebih lanjut dari terjemahan yang diperolehi. Dengan itu, umat Islam ni berkemampuan mengumpulkan perkara baru dari terjemahan yang dicapai di peringkat awal. Pada peringkat ini terlahir karya asli yang merupakan kecemerlangan pencapaian tamadun Islam. Okey, seterusnya untuk mencapai pencapaian tinggi dalam pengaruh pergerakan penterjemahan ini mestilah ada faktor-faktornya. Kat sini ada 3 faktor. Yang pertama ialah lahir organisasi yang baik dan pergerakan yang hebat oleh beberapa pihak, khususnya pemerintah, institusi dan masyarakat. Yang kedua, wujud kemudahan dan dorongan yang cukup dari semua pihak. Dan yang terakhir ialah wujudnya tenaga dari orang yang mahir dalam masyarakat Islam. Itu berlakunya pencapaian sangat tinggi. Okey, saya akan sambung dengan hasil dari gerakan penterjemahan. Hasil pertama ialah ilmu pengetahuan semakin meluas, terutama dalam bidang sains dan falsafah. Yang ini kita dapat lihat pada awal penterjemahan, banyak buku dalam bidang tersebut telah diterjemahkan, terutama dalam bidang perubatan, iaitu dalam kitab Al-Qasra mengenai keretakan tulang yang diterjemahkan oleh Hunain Ibn Ishaq. Manakala buku-buku falsafah karya Aristotle dan Plato juga diterjemahkan. Okey, yang kedua ialah terjemahan sejumlah buku kuno dari warisan pra-tamadun Islam yang dilakukan ketika pemerintahan Khalifah Al-Mansur. Sebelum ni, buku ni telah diabaikan oleh Khalifah Bani Umayyah. So, Khalifah Al-Mansur telah memainkan peranan yang besar terhadap gerakan terjemahan ini. Oleh itu, terjemahan buku kuno dari warisan pra-tamadun telah memberi impak yang besar kepada masyarakat untuk mengetahui dan memahami perkara yang berlaku sebelum mereka. Yang ketiga, lahirlah penulisan asli dari pemikir Islam dan bermula proses pengislaman ilmu ke atas ilmu-ilmu dari sumber yang asing, dari sumber asing. So, bila berlaku yang ni, buku-buku ilmiah dengan komen dan analisis kritikal yang berkualiti tiada bantahan lagi daripada orang lain sehingga kini telah dihasilkan. Ini telah dibuktikan dengan kelahiran ahli falsafah, saintis dan lain-lain dalam masyarakat Islam. Yang keempat ialah para penterjemah telah berhasil menghasilkan terjemahan secara sempurna, tepat dan boleh dipercayai kepada masyarakat. Okey, yang terakhir ialah kemasukan kata pinjaman dari bahasa asing, terutama dari bahasa Yunani dan pasti ke dalam bahasa Arab. Boleh kita lihat orang Arab banyak mengambil pemudaharan kata dan kosakata dari bahasa Yunani, terutamanya dalam istilah mantik, falsafah dan perubatan. Terdapat juga peminjaman kata asing dari bahasa Sanskrit dan Syriani yang dimasukkan dalam kosakata bahasa Arab. Akhirnya pengaruh bahasa asing ni bukan sahaja ke dalam pemikiran bangsa Arab, malah dapat mempengaruhi bahasa ataupun bahasa yang dicakapkan oleh orang Arab. Bahasa yang digunakan ni seolah-olah sebagai satu aliran baru dalam percakapan yang berlaku dalam masyarakat Bani Abbasiyah ketika itu. Akhirnya, sejarah daulah Bani Abbasiyah telah membuktikan gerakan penterjemahan telah menjadi satu tradisi keilmuan yang berpengaruh besar terhadap kemajuan tamadun ketika itu. Semangat keilmuan oleh para ilmu serta mendapat sokongan dari keuangan daripada pemerintah telah menjadikan gerakan penterjemahan sebagai tradisi keilmuan yang menguasai bidang pendidikan. Secara tidak langsung, karya-karya tokoh-tokoh Islam dalam pelbagai bidang telah diabadikan dan dicatat dalam buku sejarah sebagai sumbangan Islam kepada peradaban dan sains moden. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.